siapkan hati kita, kita berdoa. 我们预备心，我们来低头祷告。 Tuhan, kami datang kepadamu, 主啊，我们来到你面前， memohon kekuatan Tuhan untuk memampukan kami memahami akan isi 我们 hatimu. 恳求主，你自己是我们能力，让我们可以明白你的话语。 Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, 但愿圣灵你自己来帮助我们， supaya kami memiliki kerendahan hati untuk belajar di hadapan Tuhan. 让我们抱这个谦卑的心来学习你的话语， Berikan kami hati seorang murid 给我们一颗一个门徒的心， yang terbuka terhadap ajaran Tuhan. 我们可以敞开来领受你的教导。 Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya 我求你 Tuhan, 帮助你的仆人，有限的仆人， supaya dia dapat membagikan apa yang sudah direnungkan dengan baik. 主啊，让他可以分享他已经思考的一些话语， Supaya kebenaran firman boleh sekali lagi menyegarkan hidup kami. 让主啊，你的话语可以再一次的使我们可以得着一个复兴。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们奉靠主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. 主内弟兄姐妹们平安，早安。 Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6. 我们一起来翻开哥林多前书第6章， Kita akan membaca ayat 12 sampai 20. 我们要读12到20节。 Saya akan membaca sekali dalam bahasa Indonesia lalu kemudian dibacakan dalam Mandarin. 讲员首先为我们用印尼文来朗读，然后我们才来听中文版。 LAI memberikan judul nasihat terhadap percabulan. 就是给予那个淫乱的教导。 Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan keduanya akan menjadi satu daging. Namun siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 我们来听中文的，凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。食物是为肚腹，肚腹是为食物，但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主，主也是为身子，并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知道你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知道娼妓联合的便是与他成为一体吗？因为主说，二人要成为一体，但与主联合的便是与主成为一灵。你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外，唯有行淫的是得罪自己的身子。岂不知道你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，
因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。 Saudara-saudara, ada satu slogan yang menjadi semangat zaman ini, yaitu My Body, My Choice. 在这个时代有一个口号，就是我的身子就是我自己的。 Slogan ini ada dalam berbagai pergerakan di tengah masyarakat, saudara. 所以在这个社会上，这样的一个口号就是有很多方面。 Di awal tahun 60-an, kelompok feminis bicara My Body, My Choice. 所以在60年代，有一群人，他们就是说，这身体是我的，我要怎么，就是我自己要怎么用就可以。 Mereka berbicara tentang hak-hak perempuan atas alat reproduksi mereka. 然后他们讲的就是女生的那个生育器官是他们自己的权利。 Punya anak atau tidak punya anak itu adalah pilihan tubuh mereka. 所以他们要有孩子，要没有孩子是他们自己的选择。 Slogan My Body, My Choice itu juga dibicarakan atas nama hak asasi manusia. 所以他们说，我的身体是我自己决定的，就是他们的那个人权。 Pada waktu kita mengalami COVID beberapa tahun yang lalu, saudara, 在几年前我们面临那个疫情的时候， orang juga banyak mengangkat lagi istilah atau slogan My Body, My Choice. 所以很多人他们再一次的兴起这样的口号，就是这个身体是我的，是我自己来选择。 Mereka menolak untuk divaksin karena tubuhku adalah pilihanku sendiri. 有很多人不愿意去打那个疫苗，因为他说这身体是我自己的。 Saudara, di Indonesia khususnya saya melihat bahwa kaum muda itu sangat menyuburkan istilah My Body, My Choice. 所以在印尼，我看很多年轻人，他们都兴起这样一个口号。 Waktu kecil dia lahir sebagai anak laki-laki. 所以当他出生的时候，他是一个男生。 Dibesarkan dengan cara laki-laki. 然后他也被以男生的方式来栽培长大， Mainan anak laki-laki. 所以他玩的玩具都是男生的。 Ketika dia menginjak remaja, dia merasa nggak cocok jadi laki-laki. 但是在他少年的时候，他觉得他好像不适合当一个男生。 Waktu dia punya uang cukup, lalu dia melakukan perubahan atas dirinya, dia menjadi transgender. 所以当他有钱的时候，他能力足够的时候，他就改他的性别。 Dia mengatakan My Body, My Choice. 然后他就说：“这个身体是我的，我自己决定。” Sekarang marak sekali anak-anak muda bisa mengatakan, kalau ditanya kamu ini apa, laki atau perempuan, dia nggak mau menjawab. 所以有很多现在的年轻人，我们问他你是男是女，他不愿意回答， Karena dia merasa My Body, My Choice. 因为他认为说这个身体是我的，我自己决定。 Saya tidak perlu mengikuti apa kata masyarakat tentang saya sebagai seorang 我 laki-laki 不 atau 需 perempuan. 要知道社会对我的看法，社会说我的是谁， Jadi anak muda bisa saja kumisan tapi rambutnya dicatok. 所以他们可以就是他们有胡子，但是他们的那个发型就是女生的发型。 Nggak pernah lihat ya saudara di sini. 弟兄姐妹，在这里你们有看过这样的人吗？ Kumisan pakai rok panjang. 他虽然有胡子，但是他还是穿裙子。 Itu semangat My Body, My Choice. 所以那个就是一个口号，这身体我的，我自己选择。 Tapi hari ini kita melihat firman Tuhan tidak demikian saudara. 今天我们来看神的话语，并不是如此， My body is not my choice. 就是我的身体，但是不是我自己来选择的。 Paulus justru menekankan bahwa tubuh kita adalah milik Kristus. 在这里，保罗强调，我们的身子就是属于基督的。 Apa yang menjadi milik Kristus itulah yang kita pakai untuk memuliakan yang memilikinya. 所以，我们这身体属于基督的，我们就是用它来荣耀神。 Saudara, di ayat 12 kita melihat ada slogan yang beredar juga di tengah-tengah orang Kristen di Korintus. 我们看在12节，在哥林多，他们也有一个这样的口号。 Ayat 12 mengatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan bagiku. 所以在12节他说，所有的我都可行， Tetapi tidak semuanya berguna. 但是不是所有的都有益处。 Segala sesuatu diperbolehkan, tapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. 凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。 Ini adalah ungkapan atau slogan yang beredar di tengah-tengah orang Kristen di Korintus. 所以这就是在哥林多当下他们的一个口号。 Memang ada benarnya.
实在是有它的对的地方。 Orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus memang menerima kemerdekaan. 我们已经得到在基督里面的一个救恩，我们已经得到了自由， Betul bahwa orang Kristen pada waktu itu tidak lagi hidup di bawah hukum Musa. 所以我们已经不在摩西律法之下了生活了。 Mereka tidak lagi bergantung pada adat istiadat orang Yahudi. 他们也已经不再靠着那个犹太人他们的那个习俗生活了。 Tapi bukan berarti mereka tidak ada hukum lagi yang memimpinnya, saudara. 但并不代表说他们已经没有法律在控制他 Bukan 们， berarti mereka ini hidupnya menjadi lawless. 所以他们变成一个已经释放非常放松的一个人了。 Paulus mengingatkan hal ini dalam surat Galatia, saudara. Galatia 5 ayat 13. 所以在加拉太书，保罗再一次的提醒， Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. 所以在加拉太书第5章第13节那里，保罗再一次的提醒说，你们就是弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。 Saudara, kita sering mendengar orang berargumentasi begini. 我们常常喜欢听人这样的一个辩论。 Kalau kita ini sudah pasti diselamatkan, maka enak dong kita ini bisa bebas melakukan dosa. 如果我们真的已经得救了，我们可以放纵我们自己犯罪。 Kita sebagai jemaat reform yang injili seperti ini sering diajarkan, sekali selamat, selamanya selamat. 所以我们福音派的常常被教导说，我们一次得救，永远得救。 Keselamatan tidak bisa diambil lagi daripadamu. 而且我们的救恩是没有人可以夺走的， Itu pengakuan iman kita. 这就是我们信仰的我们所宣示的。 Lalu orang akan bilang begini, 然后有人这么说， kalau gitu enak, sudah selamat kan? 如果这样很好，我们已经得救了， Maka kita bebas melakukan dosa. 所以我们可以自由的放纵自己去犯罪。 Saudara, tentu ini bukan keselamatan yang dimaksudkan di sini. 当然，这并不是一个这里所表达的一个救恩， Bahkan itu bukan keselamatan yang sejati. 而且那也不是真正的救恩。 Paulus tahu persis pikiran-pikiran orang seperti itu. 保罗他非常清楚他们的想法。 Maka dia mengingatkan bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan itu sesungguhnya supaya kita bisa melayani satu sama lain. 所以他再次的提醒说，神给我们的自由实在是要让我们可以好好的来服侍他 Kita。mendapatkan kemerdekaan bukan supaya kita bisa melayani diri sendiri. 我们得到自由，并不是让我们可以好好的来服侍我们自己， Bahkan bukan supaya kita bebas melakukan dosa. 甚至不是让我们可以放纵的去犯罪。 Saya kasih contoh sederhana, saudara. 所以我举一个很简单的例子， Misalnya suatu hari Minggu saudara mengatakan, nggak usah ke gereja lah. 如果有一个礼拜你们说今天我不用去做礼拜了， Siapa yang bisa menyalahkan saudara nggak ke 所以 gereja? 有谁可以就是说你是不对的？ Orang GKI juga nggak bakal datang tiba-tiba atau telepon, kenapa nggak ke gereja? 所以我们的教会的人也不可能打电话说为什么指责你说为什么不来教会， Anda juga tidak merasa bersalah pada waktu Anda nggak ke gereja. 然后你没有到教会，你也没有感觉到自己有哪里不对， Karena Anda nggak merasa menyakiti siapapun. 因为你感觉到我没有伤害任何人。 Betul, itu hakmu untuk tidak ke gereja. 没错，那是你自己的自由，你的权利，你不来教会。 Tapi sesungguhnya Anda telah memakai kebebasan itu untuk diri sendiri. 但是你已经使用了滥用了那个自由，为着你自己。 Anda diminta pelayanan, tapi Anda nggak mau. 有人邀请你在服侍，但是你不愿意。 Betul, itu hak Anda. 没错，那个是你的权利。 Hak aku, kebebasanku mengatakan nggak mau. 就是我的权利，我的自由，我可以拒绝。 Tapi sesungguhnya kita sudah memakai kemerdekaan itu untuk diri sendiri, bukan untuk melayani orang lain. 但是我们不可以滥用我们的自由来满足我们自己，不是去服侍别人。 Kemerdekaan itu harusnya dipakai untuk bisa melayani Tuhan. 我们要使用那个自由，我们可以来服侍神。 Inilah yang disebut dengan anugerah kemerdekaan, the blessing of freedom. 这就是所谓的
恩典的自由的恩典上的自由。 Kita mendapatkan freedom yang memberikan kita kebebasan untuk bisa mengasihi orang lain. 我们已经得到了一个自由，让我们可以去爱别人， Kita bebas melayani orang lain. 我们可以很自由的去来服侍别人。 Kita bebas bekerja keras supaya orang lain bisa merasakan kasih Tuhan lewat kerja keras kita. 我们可以用我们的自由去好好奋斗，让别人可以享受我们的效果， Itulah kebebasan. 那就是真正的自由。 Tapi manusia ini sering membelokkan kebenaran ini, 但 saudara. 是多少时候人类是把这样的一个自由的意义把它偏差了， Akhirnya terjadilah penyimpangan. 所以到最后那个已经走在不是在轨道了， Kemerdekaan itu akhirnya menjadi kesempatan untuk berbuat dosa. 然后把这个自由我们是它滥用来去做一些犯罪的事情， Artinya kita mengabuse kemerdekaan itu sendiri untuk diri kita sendiri. 然后我们真的是滥用它这个自由来满足我们自己。 Padahal kemerdekaan itu diberikan bukan untuk diri kita 其 sendiri. 实神给我们的自由不是来满足我们自己的。 Kalau kemerdekaan yang harusnya diberikan kepada kita supaya kita bisa melayani, malah kita simpan untuk diri kita sendiri, itulah penyimpangan. 如果我们已经得到了那个自由，让我们可以去服侍，但是我们不愿意，我们已经偏差了。 Saudara kembali ke orang-orang di Korintus. 所以我们再回到哥林多教会的人， Orang Korintus ini hidup di tengah kota yang penuh dengan penyimpangan. 在这个哥林多的会友，他们是在一个非常偏差的一个城市。 Saya tahu Anda sudah sebulan bahkan setahun ini membahas tentang Korintus. 我知 Saudara. 道你们已经不断的在讨论有关于哥林多。 Saya perlu mengingatkan bahwa Korintus ini adalah jemaat yang masih sangat muda. 就是哥林多教会是一个还是非常年轻的一个教会。 Waktu Paulus menulis 1 Korintus ini, dia baru meninggal, jemaat ini baru nggak lebih umurnya 5 tahun, saudara. 所以当保罗写下这个哥林多书信的时候，哥林多教会他们还没有达到5年， Jadi mereka jemaat yang relatif masih baru bertobat. 所以他们是一个还刚刚悔改的一个教会。 Tapi mereka tinggal di kota di mana semua orang itu melakukan penyimpangan. 但是他们活在一个城市，就是很多人他们都走向偏差的道路， Segala macam penyimpangan ada di sana. 所有的偏差的道路都发生在这个城市里。 Tapi memang secara khusus di sini dikatakan bahwa mereka hidup di tengah kota yang penuh dengan penyimpangan seksual. 所以在这里告诉我们，他们在一个充满着淫乱、偏差，在淫乱上偏差的一个城市里。 Budaya orang Romawi itu sangat obsesi sekali terhadap hal-hal yang bersifat seksual. 所以这个希腊的他们的文化对这个色情，他们非常的那个有他们的那个一套的。 Mereka melakukan berbagai aktivitas penyimpangan seks. 所以他们做很多有关于色情的一些活动。 Mulai dari suami-suami orang biasa memiliki selir banyak, bukan raja loh. 所以他们一般的男性，一般的丈夫，他们有很多的那些外遇，那是很正常的。 Praktik homoseksual. 就是在他们就是男性同性恋也发生在那里。 Praktik laki-laki dewasa menyukai anak-anak kecil. 然后那些年长的那些男生喜欢一些还很小的一些异性。 Itu dilakukan oleh Kaisar Nero, 所以那个凯撒 Nero 他就是犯了这样的一个戒律， penguasa pada zaman itu. 就是那时候他是那里的一个领导。 Dia melakukan pernikahan dengan anak laki-laki yang masih kecil-kecil, saudara. 然后他跟一个男生还很小的，就是还很小的一个男生在那里结婚， Dan gilanya, saudara, itu dianggap normal. 而且他所犯的这些行为都是把它当作很正常。 Bahkan penyimpangan seks itu dianggap sebagai bagian daripada ritus keagamaan. 然后他们所行的这一些不正常的性行为，已经成为了合法化的在宗教内的一部分。 Ribuan anak-anak remaja putri, remaja putra dijadikan pekerja seks di tengah-tengah kuil-kuil
penyembahan dewa 有 pada waktu 很 itu. 多的那个青少年男女，就是在一些庙宇里，他们可以就是成为那些性的一个交际的一个对象。 Dan itu diterima sebagai suatu hal yang normal. 然后他们在那城市被接纳为一些所谓正常的事情， Bahkan itu dianggap sebagai kekayaan budaya. 而且他们认为这是他们的文化的一个非常繁荣的一件事。 Saudara bayangkan bagaimana orang Kristen Korintus hidup di tengah-tengah kota 弟 seperti 兄 ini. 姐妹，我们可以想象哥林多教会他们活在一个这样的城市，他们是如何呢？ Apakah kota seperti ini bisa kita jadikan tempat untuk membesarkan anak-anak kita? 然后这个城市可以成为我们把我们的孩子抚养长大吗？ Di semua sudut-sudut kota selalu memperlihatkan hal-hal yang sensual. 然后在这个城市每一个角落都有很多这样的一些色情的东西出现。 Setiap hari, baik anak-anak mereka maupun orang-orang dewasa, orang-orang Kristen ini diperhadapkan dengan penyimpangan. 所以每一天他们的生活当中，在他们的眼前出现的就是很多偏差的一些性行为。 Disinilah Paulus mau mengingatkan, hati-hati, kebebasan kamu itu harusnya tidak membuat kamu kebablasan. 所以在这里，保罗再一次的提醒你要小心，你不可以滥用你的那个自由。 Paulus ingin kita juga mewaspadai semua penyimpangan-penyimpangan itu. 所以在这里，保罗也提醒有很多的偏差的一些事情， Tidak kompromi, tidak permisif terhadap 然 penyimpangan-penyimpangan 后 itu. 跟这些所有偏差的道路，他一点都不妥协。 Karena kalau kita sudah kebablasan dengan kebebasan kita, maka kita akan diperhamba oleh yang lain. 如果我们已经走上这个偏差的道路，所以我们会被其他的事物来奴隶我们 Di 的。 sini Paulus mengatakan, jangan biarkan dirimu diperhamba oleh apapun termasuk tubuh. 所以在这里，保罗很强调说，你不要让其他任何的事情来控制你，来奴隶你。 Dia mengatakan begini saudara, makanan untuk perut dan perut untuk makanan. 他说，食物是为了肚腹，肚腹也是为了食物。 Saudara, kalau makanan untuk perut dan perut untuk makanan, ini adalah bentuk perhambaan. 所以弟兄姐妹，如果食物是为了我们的肚子，我们的肚子也是为了食物的话，这就是一个奴隶的现象。 Artinya kita diperhamba oleh perut. 意思就是说，我们已经被我们的肚子来奴役了。 Kalau perut lapar harus dikasih makan. 所以，如果我们的肚子饿了，我们必须要给他吃。 Kalau nggak punya uang, harus punya uang. 如果我们没有钱，我们必须要去找到钱。 Kalau butuh hiburan, harus ada hiburan. 如果我们要娱乐的话，我们必须要去找娱乐。 Kalau harus shopping, harus shopping. 如果我要去逛街的话，我一定要去逛街。 Nggak punya uang, pinjam dulu untuk 如 shopping. 果我没有钱的话，我可以跟别人借。 Akhirnya kita diperhamba oleh apa? 到最后我们被什么去奴隶我们呢？ Kita diperhamba oleh tubuh kita. 然后我们被我们自己的身体来奴役我们。 Apa yang dibutuhkan oleh tubuh harus dipenuhi saat itu 就 juga. 是我们的身子所需要的，我们必须要供应给他。 Padahal itu fana, saudara. 其实那个是不对的。 Semua tubuh yang ada pada tubuh kita ini entar lagi juga hilang. 我们身子所有拥有的暂时而已做一下都会变成土了。 Kemudaan kita, kecantikan kita entar juga hilang. 我们的年轻美貌，我们的所有的一切都是会过去的。 Sehebat apapun kita memenuhi tubuh kita, tubuh itu fana. 我们不管怎么样来供应我们的身子，我们的身子有一天都会成为过去的。 Padahal kita yang sudah diselamatkan ini harusnya lebih melihat kepada sesuatu yang kekal. 其实我们已经得救的这些人，我们必须要更多的看我们的永恒。 Orang yang sudah diselamatkan, orientasi hidupnya tidak boleh lagi hawa nafsu tubuhnya. 所以，如果我们已经得救的这一群人，我们不该就是来就是放纵我们自己身体的情欲。 Orientasi hidupnya haruslah kepada yang kekal, kepada yang mulia. 但是我们要看的就是我们永恒的那个生命。 Kalau dia sudah merasa diselamatkan, yakin diselamatkan, tapi masih pergi kepada hawa nafsu, 但是 itulah 如果我们 penyimpangan. 认为我们只是已经得救了，但是我们还去寻找，就是来满足我们情欲的事情。 Saudara, seluruh bagian yang kita baca di unit di 1 Korintus yang kita baca ini memang bicara secara khusus penyimpangan terkait percabulan. 所以弟兄姐妹，刚才我们所读的那一段圣经，它所强调就是有关于淫乱的事件。
Kita harus membicarakan hal ini. 我们必须在这里好好的谈论。 Kita jarang membicarakan percabulan, 我 saudara. 们很少就是谈论有关于淫乱的事情， Tapi sesungguhnya dosa percabulan itu dekat sekali sama kita. 但是其实这个淫乱的这个罪恶跟我们是非常接近的。 Dia ada di dalam dunia anak-anak kita. 然后他在我们孩子们的世界里也有的， Dia ada di rumah-rumah orang Kristen. 他有在每一个基督徒家里。 Apa yang terjadi pada orang Korintus 所以在哥林多会有他们所发生什么事情呢？ itu sebenarnya terjadi pada kita di Medan. 所以在棉兰也是会有，也是同样的面临， Walaupun bentuknya nggak sama, saudara. 只是它的形式不同而已。 Saudara, tahukah Anda salah satu pengakses pornografi terbesar di dunia itu adalah orang Indonesia. 所以弟兄姐妹，你知不知道吗？那个色情的那个产品，在全世界最多的就是在印尼。 Ada satu penelitian yang mengatakan yang terbesar pengakses itu datang dari kota-kota seperti Yogyakarta, Bandung, Jakarta. 有人在研究，就是说这些色情的一些事项都是来自那个日的雅加达。 Kenapa bisa begitu? 为什么会这样呢？ Itu kota mahasiswa. 因为那个都是大学生的城市， Banyak anak muda di sana. 在那里有很多的年轻人。 Walaupun orang muda populasinya terbesar memang dalam Sekarang- mengakses pornografi. 他们就是很多年轻人的城市，就是他们最多出产这些色情的那些东西。 Tapi pornografi juga mengikat orang-orang dewasa, bukan? 但是色情它也捆绑了一些年长的一些人， Orang-orang yang sudah menikah, sudah punya pasangan masih tetap terikat dengan pornografi. 他们已经结婚了，已经有成家了，他们还被这些色情捆绑。 Semua macam orang sangat mungkin bisa terikat dengan pornografi. 有很多人，他们都是逃不过这些色情的一个捆绑。 Mau dia orang kaya maupun dia orang miskin bisa kena pornografi. 不管他是穷，他是有钱的人，他们都很可能被这些色情来捆绑。 Mau dia pejabat atau dia orang biasa, 不管他是一般的普通老百姓，还是他是一个官员， wakil rakyat, 或者是他是民意代表， guru-guru. 或者是老师， Kita tahu kasus-kasus itu. 我们知道很多这样的事情发生。 Pemuka agama. 他们成为那个宗教的领袖。 Kalau saya mau wawancara mahasiswa masuk STT Amanat Agung, itu saya tanya, masih pornografi apa enggak? 所以我如果在就是访问一些这个大使命的那个学生的话，我一定问他们：你们有没有被这个色情来引诱？ Ibu-ibu rumah tangga. 所以很多的就是家庭主妇， Walaupun bentuknya berbeda dengan apa yang diakses oleh anak-anak muda. 虽然跟那些年轻人他们的那个来源是不同的， Bapak-bapak, 所以每一个先生们。 saudara, memang selama bertahun-tahun saya melayani di bidang kaum muda, saya menemukan pornografi adalah tingkat yang paling tinggi yang kesulitan pada hidup anak muda. 所以蒋岩他已经好几年就是服侍一些年轻人，他知道这个色情就是他们在他们的世界里。 Anak muda bisa dipulihkan dari rasa sakit hati kepada siapapun di dunia ini. 所以他一个年轻人，他被伤害了，他可以被释放。 Tapi entah kenapa susah keluar dari pornografi. 他们很难的，就是要就是叫他们离开这个色情。 Orang bisa pulih dari rasa dikhianati, dari rasa sakit hati dikhianati oleh orang lain, tapi nggak bisa keluar dari pornografi. 他们很容易，如果被别人背叛，他们的受伤也很容易就是脱离，但是要脱离这个色情非常的困难。 Yang aneh adalah orang bisa keluar dari pernikahan tapi tidak bisa keluar dari pornografi. 很多人他们可以离开他们的婚姻，但是他们不能离开他的色情。 Banyak masalah-masalah di dalam rumah tangga itu hancurnya dimulai dari pornografi. 有很多家庭的就是毁灭，就是因为这个色情所影响的。 Orang-orang yang tidak setia dan kemudian berselingkuh dari pasangannya dimulai 有 dari 很多人 pornografi. 他们不忠心，他们有外遇，就是从色情开始的。 Anak-anak remaja gagal dalam studinya karena terlalu ditekan oleh pornografi itu. 有很多年轻人他们失败他们的学业，是因为他们被这些色情压迫的。
Ini mungkin tips saudara, kalau anak Anda sudah mulai bangunnya kesiangan, malas belajar, nggak suka bertemu sama orang, selalu melamun, diem-diem, mungkin pornografi. 所以弟兄姐妹，这是给你们的一些点子。如果你们的孩子他们很晚才起床，不愿意跟别人见面，然后有一点懒懒散散，这就是有色情的因素。 Saya sering sekali berkali-kali saya sudah melakukan simulasi seperti ini saudara. 所以我已经好多次的，就是来做这些事情。 Jadi saya tanya kepada ratusan anak remaja nih. 所以我问100多位的那些少年人， Saya tanya begini, apakah kamu yakin bahwa kita harus memelihara kekudusan di dalam Tuhan kita? 你们相信吗？我们必须要保守我们在主里面的圣洁。 Kamu yakin gak bahwa kita harus hidup kudus? Karena Kristus yang menyelamatkan kita adalah kudus. 你真的相信吗？我们必须要保守我们的圣洁，因为我们的神是圣洁的。 Kalau kamu percaya, semua orang pindah ke kanan saya bilang. 所以，如果我跟他说，如果所有的人100%相信的，可以站在我的右边。 Saudara bayangkan ratusan anak remaja pindah semua ke kanan. 所以有100多位的少年人，他们就搬到那个右边去。 Lalu saya tanya lagi mereka. 然后我再问他们， Di sebelah kiri saya nggak ada siapa-siapa nih, 所以 semua di kanan. 在我的左边没有人。 Lalu saya tanya, siapa di antara kalian yang tidak pernah terlibat sama pornografi, baik melihat, mengakses, melihat gambar atau film? Tidak pernah. 所以我问，在你们当中有谁没有看过、没有去碰过一些色情的事情的？ Kalau kamu tidak pernah sama sekali, kamu pindah ke kiri saya 如 bilang. 果你们一点都没有看过、没有碰过的，你可以搬到我的左边。 Kebanyakan nggak ada yang pindah, saudara. 所以没有人，大部分的没有人搬。 Pernah ada suatu kali yang pindah satu orang ragu-ragu. 所以有一个人他有一次他要搬，但是他有一点怀疑， Karena ketika dia mau bergerak, nggak ada yang ngikutin dia. 因为当他要移动的话，没有人跟着他。 Waktu dia pindah ke kiri, dia ditimpukin sama teman-temannya. 所以当他搬到左边的时候，大家都拍掌笑他。 Jadi di antara anak remaja itu, kalau dia nggak pernah pornografi, itu justru aneh. 所以，如果在那些少年人当中，他们如果没有碰触过这个色情，感觉他们很怪。 Mirip kayak orang Korintus kan? 所以跟那个哥林多的教会是一样的， Semua penyimpangan sudah dianggap normal. 所有他们的偏差都被当作是正常的。 Saudara, kita harus hati-hati dengan pornografi. 所以弟兄姐妹，我们对这样的事情，我们必须要非常的小心。 Karena ketika seseorang terlibat dalam pornografi, dia mempraktikkannya dalam pikiran dan hatinya. 当一个人被陷入到色情的时候，他已经他的心和他的思想已经被陷入到里面 Dia 了。 membicarakannya dalam bercandaan-bercandaan sehari-hari. 也许他就是在每天在开玩笑的言语上。 Orang-orang dewasa bertemu dalam pergaulan-pergaulan membicarakan hal-hal yang bersifat porno. 那些成年人他们在开玩笑，他们也是开一些有关于那些色情的玩笑。 Film-film yang ditonton oleh ibu-ibu, walaupun katanya film drama katanya ya, tapi juga penuh dengan narasi seperti itu. 所以那些家庭主妇，他们虽然说他们是看一些连续剧，但是它的内容都很多是有偏向这些的。 Video-video dari China banyak sekali bukan? 所以从大陆的来的一些影片，很多都是有这样的味道。 Kisah-kisah tentang perempuan yang miskin bertemu dengan laki-laki pujaan. 然后一个很穷的一个女生遇到一个很有钱的男生， Lalu belum ada pernikahan tapi melakukan hubungan seks. 然后他们还没有结婚，他们就有了性行为。 Apa perempuan-perempuan jadi tidak menginginkannya, saudara? 然后这些女生难道她不是很向往吗？ Ibu-ibu hati-hati ya yang sering-sering lihat video seperti itu. 所以每一个妇女们，如果你们常看这样的一个连续剧，要小心， Karena algoritma Anda dibaca oleh TikTok, dibaca oleh IG. 因为你里面的一些内心所在，被这些 TikTok 它在那里解读你了， Muncul terus, saudara. 然后它不断的就是出现， Hati-hati orang kalau baru duduk langsung begini. 然后相信每个人坐下来，他手就开始来移动了。 Saudara, ini isu besar.
所以弟兄，这个是非常庞 Menurut 大 saya 的。 pornografi itu isu sama besarnya dengan judi online. 所以我相信这个色情跟这个线上的赌博是一样的庞大。 Betapa mudahnya anak-anak kita mengakses pornografi. 我们的孩子们，他们很容易都可以看到这样的色情了， Itu ada di tangannya, saudara. 因为那些都在他的手上已 Di 经有了， smartphone yang not that smart. 就是他的手机上就是没有无线的， Di handphone yang Bapak Ibu belikan buat mereka. 就是你们所买给他们的那个手机上， Hadir dalam bentuk kartun-kartun yang manis. 然后他就是可以用一些卡通片大家出现， Kartun-kartun Jepang yang lucu. 就是日本的卡通片看起来很可爱的， Tapi sebenarnya mereka dimunculkan untuk mengeluarkan hawa nafsu anak-anak muda itu. 但是其实，在那个卡通片里面，就是来引诱、来诱惑这些青少年们，让他们这个情欲的发作。 Ketika mereka terikat, mereka nggak bisa keluar, saudara. 当他们被捆绑了，他们再也没有办法被释放了。 Saya berkali-kali mewawancara, menolong, membantu orang-orang yang mau keluar dari pornografi. Soalnya Mereka nggak bisa. 我已经经常的就是帮助一些被这些色情捆绑的人，但是他们没有办法得到那个释放， Nangis berlinangan air mata. Gimana, Bu? Nggak bisa. 所以他们哭着，他们流着眼泪，他们说：“我要怎么办？我没有办法。” Dia tahu itu salah, dia tahu itu kekejian, tapi nggak bisa. 他知道那是不对的，他知道那是污秽的，但是他没有办法离开， Karena dia sudah diperhamba oleh hawa 因 nafsu. 为他已经被这些情欲奴役了他。 Saudara, makanya Paulus tegas sekali bicara tentang percabulan ini. 所以弟兄姐妹，在有关于淫乱这方面，保罗他非常的强调， Dia tidak berkata, lawanlah pornografi. 他没有说你去反抗这些情欲。 By the way, saudara, saya kelewatan satu. 所以我已经跳过一节了。 Menarik sekali kata percabulan di dalam ayat ini, di dalam bahasa Yunani itu porneia. 所以在这里的淫乱，在原文上就是 porneia。 Dari situlah muncul kata pornografi. 那也是这个它的原文的 porneia 来影响就是来衍生的，变成有这个 pornography。 Menghadapi ini, Paulus mengatakan, lawan. 在这里，保罗没有说你要去反抗他， Dia nggak bilang hadapi gitu, 他 enggak. 也没有说你去面对他。 Tapi dengan tegas dia mengatakan gini, jauhkanlah dirimu dari percabulan. 但是保罗强调说，你必须远离他。 Dalam terjemahan lain, lari, 所以在别的翻译本就是说你要逃跑， tinggalkan, 然后你离开， jauhkan. 而且你要境界他。 Waktu saya membaca ini, saya langsung ingat seseorang. 所以当我读到这里的时候，我就想起一个人， Seseorang yang berlari menjauh dari percabulan. 就是有一个人，他就是逃离这个淫乱。 Saudara ingat siapa? 你知道是谁吗？就是约瑟。 Dia tidak bernegosiasi dengan istrinya Potifar. 所以他跟波提法的太太，他没有在那里商量， Dia nggak mencoba untuk menjaga-jaga perasaan Potifar, istrinya Potifar enggak. 然后他也没有试着看着保持这个波提法太太的感受。 Begitu dia menangkap niat busuk dari perempuan itu, dia lari, 他 saudara. 看到波提法太太的那个不好的他的意愿的时候，他就逃离， Nggak ada cara lain untuk lepas dari 因为没有 pornografi. 其他的办法我们可以对付的。 Kalau Bapak Ibu lagi sedang menolong anak-anaknya atau menolong orang-orang yang Anda kenal, nggak ada cara lain selain bertobat, tinggalkan. 所以，如果我们要帮助我们的孩子们，或者是我们帮助其他的人，没有其他的办法，除非我们要逃离。 Walaupun ada cara untuk membantu orang untuk meninggalkan itu semua. 虽然有很多很多的办法可以帮助这些人离开， Tapi tidak ada cara lain selain kembali kepada Dia yang memiliki tubuh kita. 然后我们没有其他的办法，唯一的办法就是我们回到那拥有我们身子的那一个位。 Nah, disinilah kemudian Paulus memberikan 3 alasan mendasar mengapa kita harus menjauhkan diri dari 所 percabulan. 以在这里，保罗给予3个基本的理由，为什
什么我们必须远离这个淫乱？ Yang pertama, di ayat 15 dikatakan tubuh kita adalah anggota Kristus. 在15节那里说，我们的身子就是基督的肢体， Kita ini sudah disatukan dengan Kristus. 我们已经被基督来合一了。 Kalau kita sudah disatukan dengan Kristus, tapi kita masih melakukan percabulan, itu berarti kita yang sudah disatukan dengan Kristus ini mencemari apa yang mulia dan 我 kudus. 们已经被基督得着这个身体了，我们是圣洁。如果我们还以淫乱合一的话，表示我们污秽我们这个圣子， Ini adalah sebuah pengkhianatan kepada 这是 Kristus pemilik kita. 一种背叛的行为。 Yang kedua, saudara, dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 第二点，保罗说，我们的身子就是圣灵的殿。 Paulus mengingatkan bahwa tubuh kita ini bukan sekedar wadah. 所以保罗提醒我们，我们这个身子不单单是一个器皿， Bukan hanya sekedar sesuatu yang gak ada gunanya, saudara. 不是一个器皿，是无用的器皿。 Kita kan suka bilang yang penting hatinya. 所以我们常常喜欢说，最重要是我们的心。 Kalau saudara nggak datang ke gereja, saudara mengatakan yang penting hatiku menyembah Tuhan. 我们没有来教会，我们就说，我们只要我们的心有来敬拜神。 Kalau WL mengajak Anda bernyanyi, saudara nggak bernyanyi, saudara mengatakan hatiku menyembah Tuhan. 所以在那个这个领唱的带领大家唱诗，你们不唱，你们说最重要是我的心。 Tidak begitu, saudara. 弟兄，并不是如此 Itu。kita melakukan penyimpangan kepada kemerdekaan atas 其 tubuh 实我 kita. 们已经偏离了真正自由的意义。 Tubuh kita ini akan segera berlalu. 我们这个身子会一下就要毁灭了。 Kalau kita udah umur sampai 60 tahun, mungkin kita sudah mulai 所 sakit-sakitan. 以，我们如果活到60岁，我们开始身体有些疼痛了。 Tapi walaupun kita sakit-sakitan, kita tetap memiliki kemerdekaan di dalam 但 Kristus. 是，虽然我们的身子有疼痛，但是我们还是有着自由的。 Kita kalau sakit-sakitan tidak membuat kita jadi terkurung, nggak punya kebebasan 因 untuk 为我 melayani 们的 Tuhan. 身体有疼痛，不使得我们被捆绑在里面。 Betapa hebatnya Tuhan itu, saudara. 我们的神是多么的了不起的！ Tubuh kita yang fana ini dia jadikan tempat untuk dia bersemayam. 我们这样的一个暂时的身体，神可以在我们里面居住。 Tubuh kita yang masih sering minta untuk berbuat dosa ini, dia mau hadir dalam tubuh kita ini. 在我们一个这样常常还要犯罪的一个身体，神愿意居住在里面。 Karena dia bersemayam ada dalam tubuh kita, maka kita bisa mempersembahkan itu untuk kemuliaan 因 Tuhan. 为神居住在我们里面，所以我们能用我们的身子来献上我们的那个活祭。 Tubuh ini sebenarnya nggak ada harganya, 其 saudara. 实我们的身子是没有价值的。 Bayangkan kalau kita sakit, begitu cepatnya tubuh kita hilang, saudara. 如果我们生病的话，我们看我们的身子很快的就是下肉了。 Tapi kalau saya mengingat betapa cintanya Tuhan kepada kita, bahwa di dalam tubuh kita yang berdosa ini, dia mau bersemayam. 但是如果我们再回想，在一个那么无用的身子，我们的神他愿意居住在里面， Supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. 让我们可以献上我们身子成为活祭。 Pantaskah kita pakai tubuh kita untuk melakukan dosa? 然后我们应不应该用我们这个身子来犯罪呢？ Pantaskah kita memuaskan hawa nafsu kita dengan tubuh ini? 我们我们应不应该用我们这个身子来满足、来放纵我们的情欲呢？ Yang ketiga, saudara, 第三点， tubuh kita telah dibeli dan harganya telah lunas. 然后我们的身子是已经用重价买回来的， Kita bukan milik kita sendiri. 所以我们的身体已经不再属于我们自己 Kita 了。 nggak punya hak untuk tubuh kita. 我们对我们的身子我们没有权利了， Kita hanya punya hak untuk mengelolanya untuk kemuliaan 我 Tuhan. 们只有权利好好的来保养它，为的就是要荣耀神。 Tubuh ini telah dibeli dengan harga yang 我 mahal. 们的身子是已经用重价买回来的， Perlu darah Kristus ditumpahkan supaya kita dibebaskan. 需要基督的宝血来为我们而流，让我们可以得着自由。 Darah Kristus itu membayar supaya kita menjadi miliknya Allah. 然后基督用他的宝血，用这个重价买赎我们的身体，让我们可以属于他的。 Maka kita tidak berhak melakukan apapun hanya berdasarkan tubuh. 所以我们已经没有这样的权利，要来随心所欲做我们所要做的。 Tubuh kita harus melakukan segala sesuatu berdasarkan
keinginan Tuhan. 但是我们的这个身体，我们必须要做，要按照神的心意去做。 Secara sederhana nih saudara, 所以很简单的来说， kalau kita sudah lanjut usia, 如果我们已经年纪大了， sebenarnya tidak pantas kita mengatakan aku udah tua udah gak bisa ngapa-ngapain. 所以我们不应该说我已经老了，我不能做什么了。 Aku udah tua udah tinggal tunggu waktunya aja. 所以我已经老了，我只是等时间罢了。 Itu bukan desain Tuhan atas tubuh kita. 上帝他计划在我们身上的计划并不是如此， Tubuh ini masih bisa memberi. 但是我们这个身子还能够给予， Tubuh ini masih bisa mendoakan. 然后我们这个身子还可以带导。 Tubuh ini masih bisa tersenyum dan memberikan penghiburan kepada orang 这 lain. 个身子我们还可以对别人微笑，给予别人一些东西。 Kita lihat tadi tubuh-tubuh tadi tuh nyanyi, bagus kan? 我们看到刚才的那个家乐团打那个诗班，他们献诗非常美好。 Tubuh-tubuh itu masih bisa bernyanyi dengan 所 baik. 以他们虽然已经年纪大了，他们还可以赞美神。 Tubuh kita bukan milik kita, saudara. 所以我们的身子并不是属于我们的， Kita harus mengelolanya dengan 我 baik. 们必须要好好的去来利用它。 Jaga tubuh kita supaya tetap bugar. 我们要保守我们看顾我们的身子，让它仍然可以年轻化， Jagalah tubuh kita supaya sehat. 让我们的身子仍然的健康。 Bukan sekedar pamer kepada orang, aku masih bagus loh 不是 tubuhku. 我为了来向别人炫耀我的身体还很爽朗， Supaya di dalam tubuh kita ini kita boleh terus memuliakan Tuhan. 让我们用我们这个身子，我们仍然还可以荣耀我们的主。 Saudara, hiduplah dengan realitas bahwa identitas kita ini ada dalam Kristus. 所以弟兄姐妹，我们必须要活在我们在基督里面的身份的一个现实。 Tubuh kita ini berharga, kudus, dan sudah ditebus. 我们这身子是非常珍贵的、圣洁，而且被救赎回来。 Tiap hari kita hidup untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. 然后我们每天要生活在，都是要用我们的身子来荣耀他。 Artinya apapun yang kita kerjakan, kita pikirkan, kita lakukan, semuanya adalah persembahan yang hidup kepada Allah. 意思就是说，不管我们所做的、所说的、所想的、所做的一些工作，一切都是要成为一个活祭。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Tuhan, terima kasih. 主啊，我们感谢你， Engkau mati bagi kami, 你已经为我们死， menebus kami, 你已经救赎我们， membuat kami dibenarkan di hadapan Allah. 让我们可以在神面前为义， Sehingga kami memiliki hidup yang berarti. 让我们有真的意义的生活。 Walau tubuh kami ini fana, 主啊，虽然我们的这个身子是暂时的， tubuh kami menua, 我们的身子会老化， tubuh kami akan diserang berbagai penyakit. 然后我们的身子会被很多的疾病。 Tapi kami sekarang tahu bahwa Tuhan ingin kami memuliakan Tuhan dalam seluruh tubuh 但 kami. 是我们现在我们明白，主啊，你要我们用我们的身子来荣耀你的名。 Kami tidak akan membiarkan satu bagian pun dari tubuh kami yang diperhamba oleh yang lain selain 主啊，我 Tuhan. 们不愿意我们的身子其任何一部分来奴役我们。 Kami mau setiap bagian dari tubuh kami dipakai untuk memuliakan 但是我 Tuhan. 们要主啊，我们整个身体任何每一个部分都是来荣耀你。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus 我 kami 们奉 berdoa. 靠主耶稣的名祷告。 Amin. 阿门。